yang didoakan oleh Nabi. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita membacakan Bahrul Madhi pada tiap-tiap Rabu malam Khamis. Kalau hari-hari lain kalau tak ingat, Rabu malam Khamis, malam-malam pasal malam. Ingatlah tu, malam-malam pasal malam kuah ada kuliah. Kuliah saya daripada dulu lagi sampai dah masuk juzuk kedua. Kan? Oh, lupa teringat pasal malam, teringatlah ada kuliah. Baik. Kita masuk dalam bab saf pertama. Lepas dapat saf pertama, mengapa yang sahabat-sahabat Nabi SAW sehingga datangnya undi, sehingga datangnya berebut-rebut untuk merebut saf yang pertama? Kerana saf tersebut telah didoakan oleh Nabi SAW. Siapa yang dapat saf pertama, dia telah mendapat doa daripada Nabi SAW. Sekali lagi saya bawa hadis. Maka rugilah orang yang duduk ke belakang, tak peraya, khomat dah dia buat loy lagi. Orang tak tahu elok dia jadi imam saja, dia tak mau nak bersegera. Tapi kalau dalam keadaan tergesa-gesa pun tak boleh, makruh. Terlari-lari makruh. Maka kalau kata dari sana kaki basah, terlari-lari jatuh, pecah kepala, syahid tang tu pula. Kerana nak mayang saja, maka tak jadi juga. Biasa saja, relax saja. Sebab kalau masbuk terpaksa lah. Tapi yang masalah dia ada, tapi tak mau nak bangkit, tak mau nak masuk saf pertama. Rugi tuan-tuan, sebab tuan-tuan tidak mendapat doa daripada Nabi SAW. Baik. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada Sahih At-Tirmizi yang disyarahkan di dalam bahasa Melayu, iaitu namanya kitab Bahrul Madhi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 210 masalah saf yang didoakan oleh Nabi SAW. Ada saf-saf yang telah didoakan oleh Nabi. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi qaul akan Nabi, yakni kata-kata Nabi SAW telah meminta ke hadrat Tuhan ampun akan orang-orang yang ada pada saf yang pertama, dengan katanya saf pertama dapat keampunan daripada Allah sebab Nabi sendiri minta. Tak maukah? Siapa duduk dalam kelompok tersebut dapat keampunan, siapa duduk tang tu dapat keampunan, yakni telah didoakan oleh Nabi SAW. Rawa anin Nabi SAW annahu kana yastaghfiru lis-saffil awal salasa. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya adalah ia meminta ampun dengan sabdanya. Nabi minta ampun pada Allah dengan sabdanya, Allahumma astaghfir lis-saffil awal. Artinya, ya Tuhanku, ampun olehmu bagi saf yang pertama, ampun olehmu bagi saf yang pertama, ampun olehmu bagi saf yang pertama. 3 kali disebut oleh Nabi SAW. Pasal apa yang tak boleh duduk saf awal? Pasal tak tahulah. Pasal apa yang tak boleh? Hari ni kalau kita kata di Malaysia, di Nusantara dan sebagainya, tambah-tambah di Kedah ke mana ke, bab saf pertama beraci tengoklah, tak ada orang nak masuk duduk di depan. Yang tang banyaknya tang mana? Tu, kokok pintu, tang tiang-tiang, cukup banyak. Ada disebut ke? Muslimin yang dirahmati Allah, 3 kali dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lagi. Walithani marratan, dan meminta ampun bagi saf yang keduanya sekali. Siapa yang duduk saf yang kedua, maka dia dapat sekali ya doa daripada Nabi SAW, iaitu keampunan sekali saja. Tuan-tuan nak duduk tang mana? Yang dah dapat sekali daripada doa Nabi ataupun 3? Tak jawab juga, sabit tak duduk saf pertama. Okey. Kalau siapa yang nak doa daripada Nabi, ustaz tolong doa kat saya ustaz, syekh tolong doa kat saya syekh. Ini Nabi SAW syafaah rahmatan lil alamin yang mendoakan kepada kita. Tak mau lagi ke?
Sikit-sikit ustaz tolong doa ustaz. Anak nak periksa, esok keluar, hari ni keluar, doa pilah ustaz kukuk dapat 5A. Macam mana dah keluar dah nak bagi dapat 5A, macam mana kan? Suruh doa ini Nabi SAW yang mendoakan. Tak mau lagi kata tuan. Duduk saf pertama. Mungkinlah hari-hari biasa ada satu saf tu lah, tak apalah. Tapi kena tengok pula yang rapatnya dengan imam, yang rapatnya di sebelah kanan imam. Tu pula yang rapat hampir dengan imam pula. Keberkatannya muslimin yang dirahmati Allah. Maka meminta ampun Nabi akan saf pertama dan kedua itu kerana sukanya. Sebab apa? Nabi suka orang yang duduk dalam saf pertama. Orang yang saf pertama ni adalah orang yang kuat imannya, orang yang nak duduk dalam masjid. Orang yang kuat iman, orang yang hampir dengan Allah adalah dia datang awal ke masjid, dia balik last sekali. Itulah hari Jumaat sepatutnya. Dia mai paling awal, dia balik paling akhir. Itu disuruh oleh Imam Syafi'i. Mai paling awal, tergelincir dia dah ada dah. Gelincir matahari. Ada kata daripada berpagi-pagi lagi, dia dah ada dah. Dia dapat dah seekor unta. Dia duduk iktikaf dalam masjid. Nak buat apa buat lah. Ni tak main-main pasal apa yang pi awal kan. Orang perempuan tanya, rumah kita tak ada aircon, masjid dah galak aircon. Boleh apa tu? Boleh gaklah, boleh tidur iktikaf, dapatlah juga. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Dah duduk dalam keadaan tersebut, keberkatan dia banyak, maka banyakkanlah dengan membaca Al-Quran. Berkali-kali ganda kita dapat. Dengan keadaan umur kita yang ada saki baki, boleh tampung balik dalam keadaan muda yang khoflah jingga dulu. Sebab mati bila-bila saja. Mana bekalan kita? Baru cerita bab sirat. Sirat pun tak lepas. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Kerana sukanya dan kerana banyak kelebihannya, itu sebab Nabi SAW berdoakan pada saf yang pertama dan yang kedua. Seperti yang disebutkan keterangan di dalam masalah 207 minggu lepas kita bincang, demikianlah peri setengah daripada kelebihan saf pertama bagi laki-laki itu. Perempuan duduk di belakang saf pertama daripada perempuan. Duduk belakang daripada lelaki, belakang daripada lelaki, belakang lagi daripada lelaki. Maka disitulah wujudnya saf pertama daripada perempuan dapat sama pahala yang didoakan oleh Nabi SAW, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah. 211. Saf pertama dan hadis berundi-undian. Terpaksa undi, terpaksa tarik, terpaksa usum, terpaksa. Pasal apa? Pasal berebut nak duduk saf pertama. Hari ni tak pasal. Tak payah tarik undi. Siapa? Tak dia penuh pun. Tapi kata esok dapat berim, awal dia pi. Muslimin dirahmati Allah. Kalau nak dapat laba awal dia masuk. Tapi kalau yang macam dapat pahala, dapat keampunan daripada Allah, dia tak pi. Macam mana ni tuan-tuan? Latihlah diri, didiklah hati. Yang mana satu kita hajat? Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Hadis berundi-undian. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini satu kelebihan saf pertama. Diterangkan oleh Nabi SAW dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis yang berbunyi wa qala Nabi SAW, dan telah bersabda Nabi SAW, lau kata Nabi, kalaulah lau annan nasa ya'lamun, laulah an-nasa ya'lamun, kalaulah manusia ini tahu, kalaulah hampa tahu, kalaulah kita tahu, kata Nabi. Nak tahu dah? Kalaulah. Ma fi nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi la yastahamu alaihi. Nabi kata kalaulah manusia ini tahu, kalaulah kamu tahu, jikalau bahawasanya orang yang tahukan barang yang di dalam bank, apa yang ada di dalam azan, apa dah yang ada dalam azan, siapa yang jawab azan, sesiapa yang jawab setiap perkataan azan, jamin masuk syurga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab, jamin masuk syurga. Ni tak peraya. Allahu akbar, Allahu akbar, TV3. Remote dikira nak kali.
Ataupun lagi kuat azan di TV, lagi kuat dia menyembang. Patutnya sengap. Bukan kata sampai tahap berdosa, tapi terlepas daripada syurga. Sebab di situ ada kalimah takbir, Allahu Akbar. Mengajak pula kita bersyahadah kepada Allah, mengajak kita bersyahadah kepada Nabi SAW, mengajak kita untuk tidak lupakan Allah, iaitu solat, mengajak kita menuju ke syurga Allah, hayya 'alal falah. Satu perkataan yang boleh mengingatkan kita sebagai orang Islam, mengingatkan kita bertakharub dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan dia syurga. Jawab dia, bukan susah pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini kalaulah Nabi kata, kalaulah manusia itu tahu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama, kelebihan menjawab azan yang ada pada azan. Ma fin nida. Okey, di dalam bang. Lepas tu pula siapa yang berdoa selepas azan yang kita mengaji dah dulu, mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Bawakanlah, jadikanlah Nabi ini martabat darjat yang tinggi. Maka kita akan dapat syafaat. Mengapa kita dapat syafaat daripada Nabi? Sebab kita memuji kekasih yang kekasihnya lebih memujinya. Kita memuji kekasih, iaitu kekasihnya Allah. Maka Allah suka dekat kita, maka Allah bagi syafaat. Dengan Nabi tadi memberi syafaat pertolongan di hari padang mahsyar esok. Siapa nak minta tolong padang mahsyar yang penuh dengan huru hara, yang penuh dengan caca merba yang berlaku di padang mahsyar, takut nak cerita tak boleh, pasal tak pernah nampak. Ghaibiyat dengan sama'iyat saja boleh cerita, kata memang teruk di padang mahsyar. Maka bagaimana pertolongan untuk memudahkan kita ditimbang di mizan, bagaimana nak mempermudahkan setiap urusan kita hingga kita masuk ke syurga Allah. Maka berbanyakkanlah selawat ke atas Nabi dan meminta martabat Nabi diangkat, seperti mana disebut di dalam doa selepas azan dan iqamah. Itulah sebab Nabi kata, law annan nasu ya'lamun, kalaulah manusia itu tahu apa dia seruan azan, tahu ya, dengar ya, buat sengap. Terus dan saf yang pertama, ini kedua pula, iaitu kelebihan daripada saf yang pertama itu, daripada kelebihannya yang tinggi qadarnya dan besar pahalanya, nescaya berlomba-lomba, yakni berundi-undi mereka itu mengambilnya dan mencapai mengerjakannya. Kemudian daripada itu difardu takdirkan, tiada dapat mereka itu menghasilkan dia. Tak dapat nak jawab azan sebab jauh sangat tak dengar azan, sebab mungkin azan tu pelan dan sebagainya. Allah rasa rugi. Itu sebab suruh mai awal ke masjid. Siapa yang mai awal ke masjid, dia boleh dengar azan. Tapi kalau mai awal pasal malam, tak dengar lah azan. Muslimin dirahmati Allah. Siapa yang akan dengar azan? Kalau kita tak apalah, ada speaker. Kalau kita bandingkan zaman Nabi SAW, siapakah yang akan mendapat menjawab azan tersebut? Orang yang ada dalam masjid. Itu sebab disuruh kita awal ke masjid. Sebab apa? Nak mendapat laba, nak mendapat habuan, nak mendapat keberkatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung orang yang ada awal dalam masjid. Okay. Muslimin yang dirahmati Allah. Kerana terpaksa berundi-undi tadi, kepecikkan. Betul? Tak ditulis di situ, saya tulis Jawi, tuan-tuan tulis Rumi, tak apalah. Kepecikkan waktu daripada bank, kemudian daripada satu bank, daripada satu bank ke satu bank, maksudnya daripada satu bank ke satu bank, daripada azan kepada azan. Tuan-tuan, tak habis azan ni. Kalau kata lah ni sekarang ni, lah dalam saya duk bercakap ni, ada satu negara sedang azan maghrib, ada satu negara sedang azan subuh, ada satu negara yang sedang azan. Tak habis-habis azan tersebut. Allahu Akbar. Azan bersambung, bertali-mali sehingga berlakunya kiamat. Muslimin yang dirahmati Allah, itulah syariat azan. Jangan sesekali kita tak
tak mau dengar. Sebab benda tersebutlah yang menyebabkan pusingan-pusingan dunia ini masih stabil. Kalaulah tidak ada takbir tersebut, azan tersebut, bagaimana berlaku pusingan dunia kita ini? Itulah dikatakan oleh ulama terbitnya Ya'juj wa Ma'juj, kerana azan sudah tiada. Mengapa? Tanda-tanda kiamat. Muslimin yang dirahmati Allah, azan. Baik, satu, terus. Atau kerana tiada permisikan bang bagi masjid itu melainkan sekali sahaja. Permisi ni maksudnya tak ada, tapi sekali saja. Jangan duk ada dah. Masjid ada tapi tak pernah azan. Apa ni? Kena ada juga azan. Kalau tak ada, celaru biru masyarakat tersebut, celaru biru setempat. Karena azan tadilah boleh menyebabkan bila kita dengar, orang yang mendengar dia akan jawab. Bila dia jawab, dia mendapat keampunan. Berapa orang yang akan jawab azan, maka disitulah keampunan daripada Allah, memaksikan setiap bala yang Allah akan turun tak jadi turun. Muslimin yang dirahmati Allah, tiada jalan yang melainkan dengan bahawa membuang undi. Pasal nak duduk tempat pertama dalam bab saf pertama, tempat saya tarik undi, mereka itu atas, nescaya berundilah mereka itu atasnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah kata kebesaran, fadilat, kelebihan pada saf yang pertama, dan juga kelebihan kepada azan dan berdoa selepas azan dan iqamah. Begitu juga kata Syekh ini, saf pertama iaitu kemudian daripada mereka itu telah berdahulu mencapai dan mengambil saf pertama itu dan difardu takdirkan. Dah main-main dua-dua sama-sama langkah nak duduk, ada kosong satu, sama-sama sampai, dan saf itu pun tiada lapangnya lagi, dan setengahnya tiada membenarkan setengah, melainkan bahawa berundi mereka itu atasnya, nescaya berundilah. Kita kalau duk masuk, tolak main, tolak kawan, patutnya kita tu yang pi. Kosong, masuk, masuk, yang dia tak pi juga. Dia dah kira apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk di luar. Aduh, ingat hari itu kita bincang tentang daman. Damin maksudnya jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia duduk ia mencari redha Allah, yang duduk ia dengan hari itu dia kesibukkan. Baru tadi dia kesibukkan dengan dunia, tolonglah waktu ini kesibukkan untuk akhiratnya pula. Berapa jam yang kita sibuk dengan dunia kita? Cuba kalkulate balik, muhasabah diri kita balik. Berapa banyak yang kita sibuk dengan dunia kita? Berapa banyak kita bercakap daripada hal-hal dunia kita? Berapa banyak kita berzikir pada Allah? Berapa banyak kita buangkan masa untuk akhirat kita? Cuba fikir sah. Habis bagi salam, hilang. Habis bagi salam, hilang. Berapa minit? Kita kata 5 minit. 5 minit yang nak banding dengan duduk di Aiman juga kena. Duduk di kedai makan yang duduk sampai setengah jam. Mana? Muslimin yang dirahmati Allah, Allah tak minta, tapi kita sebagai hamba peringatlah mana bekalan kita di alam kubur, mana bekalan kita di padang mahsyar, mana bekalan kita ketika Siratal Mustaqim. Adakah dapat kita menjamin kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Perbanyakkanlah amalan. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa walas, masa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah wal as. Waw tadi bukan ataf, waw tu khasam, yakni sumpah Allah terhadap masa. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalaulah orang ini dia beramal soleh, dia memikirkan tentang kematiannya, kerana hujungnya tadi wa tawasaw bil haq,
wa tawassa, maksudnya berpesan-pesan. Duduk, jangan duduk lara, duduk berpesan pada diri. Pesan, aku ni nak mati, aku akan ke kubur, aku akan ada di padang mahsyar, aku akan ditimbang di mizan, aku akan melalui siratal mustaqim. Dalam keadaan tersebut, adakah aku terselamat? Maka beramal solehlah kamu demi masa hidupmu. Muslimin yang dirahmati Allah, carilah peluang pula yang mana ada kefadilatannya, duduk untuk kita dapatkan kefadilatan. Sebab nak tambah balik dengan zaman-zaman yang kita dulu, kita buang begitu saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita masuk seterusnya. Baik, saya perhabiskan dulu. Kata Imam Nawawi, pada hadis ini mensabitkan berbuang undi pada segala hukuk, yakni hak yang siapa nak duduk di situ, bersampil-sampil dan bersesak-sesak pada nak masuk saf pertama, dan berbantah-bantahan, berebut. Sahabat dulu berebut nak bertumbuk pasal nak masuk saf pertama. Kita pun berebut juga, berebut balik awal. Kadang-kadang hampir kasut sepak kasut kawan. Jebon sungguh. Mana kasut aku? Noh awal tadi sepak habis dah. Berebut nak balik awal. Marah habis kat orang. Mana driver, mana tuan punya kereta ni, aku nak balik ni. Kena blok habis dengan orang dah. Orang tak habis macam doa kali ni, kira nak balik dah. Dah hantar kata nak balik awal. No, pergi parking depan tu, kat pasar malam. Senang. Muslimin dirahmati Allah. Boleh tahu tu. Nah. Dah tahu kata ni pasal apa? Orang kita hari ni tuan-tuan, tak nak sebutlah. Dia kalau boleh, dia parking depan tu, tahun tu lah dia buat kerja. Dia tak kira siapa dah. Dia tak kira apa dah. Kalau kata dia nak pergi auto teller, dia pergi ATM, dia blok belakang orang, dia masuk nyong pergi. Tak tahu duk tunggu pula. Yang orang tu duk pimpin lentak pegang. Tu orang kita. Kotlah kata dia nak pergi parking yang tidak dia menyusahkan orang lain, yang dia tidak dalam keadaan dia berjalan tadi sebagai ibadah sebab dia sihat dan sebagainya. Dia tak baca dah. Dia duk kira dia berhenti tang mana, tang tu lah. Sedangkan Nabi SAW dia ikat untanya. Burak pun Jibril kata ikatlah burak ni sebab takut dia pergi ke mana, sebab terlatihnya dengan disiplin tadi. Kita tak beraya ikut dan kereta kita nak parking tahu no, perak, kadang-kadang blok orang dan sebagainya. Cuba fikir sat tuan-tuan, 30 bawa lain memotong, bodoh orang pin hampa tak reti, dia kata tak sabar, langsung tak sedar diri dia buat salah. Muslimin yang dirahmati Allah.